Assalamualaikum. Saya Nur Nadia bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Hamizan, Arisa Dania, Aiman Zuwaida dan Muhammad Adam akan membentangkan tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 iaitu kajian kesejarah kami. Pernyataan masalah. Pihak Raja-Raja Melayu serta para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan ke arah merintis kemerdekaan Tanah Melayu. Persoalannya, apakah cabaran penjuang tanah air dalam mendapatkan kemerdekaan negara kita? Objektif kajian kami terbahagi kepada 4. Pertama, menganalisis cabaran-cabaran Raja-Raja Melayu dan para pemimpin untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Kedua, mengkaji kepentingan dan perkara yang disepakati oleh Raja-Raja Melayu dan para pemimpin berunding untuk mencapai kemerdekaan negara kita. Ketiga, menyatakan kronologi semasa rombongan rundingan meraih kemerdekaan ke London. Keempat, mengenal pasti kesan daripada rundingan yang dilakukan oleh pemimpin yang terdahulu. Kaedah kajian. Pertama, kami telah mendapat pelbagai sumber daripada penerangan yang terdapat pada Memorial Kemerdekaan di Melaka. Kedua, kami telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang rundingan pulang dari London. Ketiga, kami juga menggunakan bahan bacaan untuk memahami usaha-usaha yang dilakukan demi mencapai kemerdekaan. Dapatan kajian. Cabaran-cabaran Raja-Raja Melayu dan para pemimpin untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi antaranya ialah rundingan dengan pihak British. Ketidakpastian dalam rundingan. Proses rundingan antara pemimpin tempatan dan British seringkali penuh dengan ketegangan kerana adanya syarat yang berat sebelah dari pihak British. Mereka enggan menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada rakyat Tanah Melayu. Seringkali hanya memberikan sedikit konsesi sambil mempertahankan pengaruh mereka dalam pentadbiran. Antara contoh rundingan yang memperlihatkan British berat sebelah ialah rundingan Baling pada tahun 1955. Salah satu rundingan penting di mana Tuanku Abdul Rahman dan Datuk Onn Jaafar menuntut hak autonomi yang lebih besar. Walaupun usaha ini penting, mereka terpaksa berkompromi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak British. Pada masa itu, mereka enggan untuk menyerahkan kuasa penuh kepada Tanah Melayu. Oleh itu, kepentingan rundingan dan kompromi dalam mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memahami Oleh itu, kepentingan rundingan dan kompromi dalam mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memahami perlunya berunding dengan bijak untuk menghindari konflik. Kompromi ini meskipun sukar akhirnya memungkinkan kemerdekaan dicapai secara aman, sekaligus menunjukkan kebijaksanaan politik para pemimpin Tanah Melayu. Seterusnya, dapatan kajian. Kepentingan dan perkara yang dirundingkan oleh Raja-Raja Melayu dan para pemimpin berunding untuk mencapai kemerdekaan. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Misi rundingan ini dilakukan bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu, perlembagaan negara. Jadi tiga perkara ni yang menyebabkan Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu ni perlu mengadakan misi rundingan ke London. Kalau nak lagi faham, kita tengok ni usaha-usaha Raja-Raja Melayu dan para pemimpin berunding untuk mencapai kemerdekaan. Wakil Raja-Raja Melayu ni dan wakil Parti Perikatan ni telah mendapat sokongan semua kaum tanpa kira ideologi politik. Maksudnya di sini, semasa rombongan merdeka ni, wakil Raja-Raja Melayu dan Parti Perikatan ni mendapat sokongan daripada semua penduduk di Tanah Melayu tanpa kira ideologi politik. Jom kita kenali pula siapa mereka yang menjadi wakil bagi Raja-Raja Melayu dan wakil bagi Parti Perikatan. Kita lihat dulu dari wakil Raja-Raja Melayu. Terdapat 4 orang wakil daripada Raja-Raja Melayu. Antaranya adalah Menteri Besar Perak, Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Yang kedua, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Yang ketiga, Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Sheikh
Muhammad Said. Dan yang terakhir, Menteri Besar Kelantan, Dato' Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Manakala wakil daripada Parti Perikatan terdiri daripada yang pertamanya Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Jadi sebenarnya yang bagi untuk rombongan kemerdekaan itu 4 daripada wakil Raja-Raja Melayu dan 4 wakil daripada Parti Perikatan. Jadi terdapat 8 orang yang terlibat dalam rombongan merdeka tersebut. Jom sekarang kita lihat perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Jadi yang pertama kita lihat dulu daripada pihak British, di mana ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara mestilah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Dan yang kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pengawal British yang diberhentikan. Yang ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan antara British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang keempat, memberikan bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini kita lihat apa yang telah diberikan oleh pihak British kepada negara kita. Manakala bagi perwakilan Tanah Melayu pula, yang pertamanya ialah menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan Menteri Kewangan. Yang keduanya, mereka menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Dan yang akhir sekali, berunding tentang isu perlembagaan, kewangan, keselamatan dan negeri dan perkhidmatan awam. Jadi inilah perkara yang diminta oleh perwakilan Tanah Melayu dan perkara ini juga dirunding dan disepakati di London. Rasanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan selebihnya kepada rakan sepasukan saya. Saya akan menerangkan tentang kronologi semasa rombongan rundingan meraih kemerdekaan ke London. Rombongan kemerdekaan Tanah Melayu dikotai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Tujuan demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua belah pihak dapat menyusun strategi apabila berunding dengan kerajaan British. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Tunku Abdul Rahman menaiki kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Singapura. Seterusnya beliau menaiki kapal laut pada 1 Januari 1956 pada pukul 5 petang untuk berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar di Singapura dengan membawa semangat kemerdekaan. Rombongan ini disenggah di Karachi iaitu di Pakistan untuk menyusun strategi rundingan dengan British. Kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Akhirnya mereka tiba di London pada 14 Januari 1956. Pada rundingan yang dilakukan, di dalam rundingan merdeka, perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman. Persekutuan berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui perjanjian iaitu Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari. Lalu, rombongan rundingan pulang ke Tanah Melayu semula. Mereka selamat tiba di lapangan Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Bandar Hilir Melaka. Seramai 100,000 orang hadir dengan menaiki pelbagai pengangkutan dari seluruh negara. Mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan daripada Tunku Abdul Rahman. Rakyat yang membanjiri di Padang Bandar Hilir Melaka melaungkan merdeka dengan gemuruh. Untuk kesimpulan pula, perjuangan kemerdekaan Malaysia telah membawa kesan mendalam kepada setiap individu, masyarakat dan juga negara.
Bagi individu, ia dapat membina semangat patriotisme, rasa tanggungjawab, sosial serta perpaduan antara kaum. Nilai keberanian dan kerjasama yang ditunjukkan untuk menjadi teladan yang perlu dihargai dan dipertahankan. Yang kedua, kepada masyarakat juga telah diajar pentingnya perpaduan antara kaum demi mencapai kemerdekaan. Usaha bersama dan fahaman terhadap kepelbagaian membentuk masyarakat yang inklusif dan menghargai setiap individu. Yang ketiga, iaitu negara. Kemerdekaan telah memberi hak untuk menentukan nasib sendiri dan membangunkan dasar yang sesuai untuk rakyat. Kestabilan politik dan sosial selepas kemerdekaan membuka jalan bagi pembangunan yang berterusan dalam pelbagai aspek negara. Lampiran juga telah menunjukkan tukar kefahaman memberikan isyarat kemerdekaan ini di dalam genggaman. Tanah Melayu telah melalui pelbagai peristiwa dan cabaran iaitu kebangkitan nasionalisme, pendudukan Jepun, Malayan Union, pembentukan parti politik, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan darurat yang membawa kemerdekaan Tanah Melayu. Sumber-sumber yang telah kami rujuk ialah daripada buku teks, internet dan juga video. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami tentang perbentangan yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Saya Muhammad Hamizan mewakili rakan saya untuk mengakhiri perbentangan ini dengan serangkap pantun. Sudah selesai pembentangan ini, tuntas segala yang ingin disampaikan. Semoga tiap perkataan tersemat di hati menjadi cahaya membawa kejayaan. Sekian, terima kasih.